Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memberi peringatan kepada tuan-tuan juga kepada diri kita sendiri, bahawasanya jadilah kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah kerana nikmat yang diberikan Allah, yang dikurniakan kepada kita terlalu sangat banyak. Sekalipun umur kita dilipat gandakan sampai 3 kali lipat, belum tentu ibadah yang kita mungkin untuk mengerjakannya dapat membalas nikmat daripada Allah. Maka yang demikian itu, kita gunakanlah masa yang ada, umur yang masih tersisa, untuk kita berterima kasih kepada Allah, kerana tidak adalah zat yang paling mulia yang memberikan segalanya melainkan Allah. Di dalam kita menghayati kehidupan kita sehari-hari, makin lama makin maju, baik daripada segi teknologinya apa saja. Kalau dulu kalau kita baca Quran hanya dengan lembaran-lembaran daripada Al-Quran, tapi sekarang orang sudah boleh download Al-Quran dalam iPad, dalam iPhone, apa segalanya. Banyak informasi yang kita dapat daripada Google, dan tidak sedikit daripada apa yang telah memberikan kita berbagai manfaat juga akan memberikan kita berbagai masalah. Di samping dia bermanfaat, di samping itu juga dia bermasalah kepada kita. Apalagi kalau kita orang-orang yang sudah tidak suka pergi belajar, sudah tidak suka mendengar kuliah di masjid-masjid, sudah tidak mahu ada guru yang untuk dia bertanya pada gurunya masalah-masalah sesuatu. Yang mereka senang adalah dengan buka komputer ataupun buka iPad, masuk dalam internet, dia cari apa yang ada di dalam Google. Sebab itu istilah-istilah di mana yang kita katakan Ustaz Google, fatwa Google, sudah banyak sekarang dipergunakan orang. Berwaspadalah, kerana apa yang dimuatkan di dalam sana, sekalipun dia banyak manfaatnya, tetapi terkadang-kala sesuai dengan diri kita, terkadang-kala tidak sesuai dengan negara kita. Kerana negara kita ada undang-undang. Kalau mahkamah syariahnya ada undang-undang sendiri, tentang nikah kahwinnya ada undang-undang sendiri. Kemudian tu banyak perkara-perkara yang terkadang kala sesuai dengan negara yang mengeluarkan fatwa, tetapi tidak sesuai dengan diri dan negara kita. Maka dari yang sebab demikian itulah, maka kita seharusnya berhati-hati. Sekarang sudah ada Facebook, di dalam Facebook selalu dimuatkan macam-macam permasalahan. Sampaikan ada yang bukan ustaz pun mau jadi macam ustaz, mau berhujah tentang agama. Ingatlah apa yang telah dinasihati oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya kalaulah orang yang diangkat ataupun yang disuruh mengerjakan sesuatu yang bukan ahlinya, maka kamu nantikanlah kebinasaan. Memang betul, kalau orang yang tidak punya landasan agama, tidak punya pengetahuan agama, mau ikut-ikutan berfatwa, maka itu akan merosakkan fatwa itu tersebut. Orang awam akan senantiasa menanti-nanti fatwa yang senang mereka ikuti. Banyak perkara yang sudah terjadi, walaupun dia itu seorang ulama, seorang yang terkenal, kadang-kala melakukan kesilapan. Apalagi kita yang tidak punya jawatan seperti demikian, yang tidak punya pengetahuan yang banyak, kita akan mengambil perkara-perkara ataupun keputusan yang ada di dalam fatwa Google, yang ada di dalam Ustaz Google, untuk yang senang kita pakai. Ini yang sangat menimbulkan bahaya. Sekarang sudah banyak orang-orang yang mengedarkan ajaran-ajaran yang memberi bingung kepada kita. Selamanya kita berbuat demikian, kemudian itu akan terjadi demikian, yang akan dijelaskan oleh ajaran-ajaran yang dikatakan ajaran-ajaran baru, ataupun ajaran-ajaran yang sudah lama dikerjakan tetapi dilupakan orang. Jadi inilah yang seharusnya kita hati-hati. Sebagaimana yang pernah kita janjikan, kalaulah hari itu bukan hari kuliah kita, hari kita mengganti orang lain. Kerana hari ini Ustaz Azmi tak ada, saya yang mengganti. Kita selalu akan mengambil keterangan ataupun apa pelajaran yang terdapat dalam kitab Nafasul Rahman. Sebagaimana yang kita berhenti pada kuliah yang lampau, iaitu tentang bagaimana hukum bertawasul.
Kerana hukum bertawasul ini ada sebahagian yang melemparkan tuduhan kepada orang yang bertawasul kepada wali-wali Allah, sekalipun wali Allah itu sudah wafat, sudah dikuburkan ratusan tahun sebagaimana contoh yang ada di sini, iaitu Habib Noh sudah meninggalkan kita 150 tahun, tapi karamahnya Masya Allah masih didatangi orang, masih dikunjungi orang. Maka itulah yang menjadi sebab musabab kenapa kita dituduhkan, iaitu kerana tak semua orang mengatakan tawasul itu boleh. Atas alasan apa yang sudah kita jelaskan pada kuliah yang lampau, kuliah yang kemarin, kuliah yang lalu, iaitu ada yang mengatakan orang yang bertawasul itu sama statusnya dengan orang-orang kafir jahiliah yang menyembah patung kerana untuk menyampaikan rasa ataupun apa permintaan dia kepada Allah. Jadi mereka mengatakan bukan tak percaya Allah, tetapi patung ataupun berhala yang mereka sembah, yang mereka minta itu adalah menjadi perantara antara dia dengan Allah. Jadi orang yang mengatakan tawasul itu merupakan sama statusnya dengan orang-orang jahiliah yang membuat sesuatu sebagai perantara kepada Allah Ta'ala, maka sudah kita juga hujahkan kenapa orang-orang kafir Quraisy itu dulunya yang dikatakan dia itu kufur kepada Allah, orang-orang musyrik yang telah menduakan, yang menyekutukan Allah, kerana mereka itu adalah berkata bohong, yang mereka mengatakan mereka itu menyembah berhala sebagai perantara kepada Allah. Sebenarnya yang mereka katakan mereka menjadikan perantara adalah bohong, iaitu sebenar-benarnya mereka menyembah berhala itu adalah kerana mereka percaya bahawasanya berhala itu akan memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Sebagaimana sudah kita jelaskan, iaitu contoh daripada Abu Sufyan itu sendiri yang mengatakan keagungan satu berhala yang namanya Hubal dan dia mengharapkan manfaat daripadanya. Ini adalah menunjukkan satu contoh yang paling kukuh yang kita akan mengatakan bahawasanya orang-orang kafir jahiliah ataupun orang-orang Quraisy jahiliah, zaman jahiliah mereka menganggap patung itu adalah Tuhan. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala mereka itu musyrik. Tetapi bagi kita yang mendatangi kuburan ataupun yang mendatangi makam-makam Nabi, adakah apabila kita berdoa kepadanya kita meminta kepada para wali tersebut, ataupun kita menggoyangkan ningsannya supaya ningsan tadi itu akan dapat mendatangkan kebaikan ataupun manfaat kepada kita? Lihatlah apa yang telah Allah Ta'ala fardukan kepada kita, iaitu orang pergi haji sebagai satu rukun Islam. Di dalam sana orang mengitari Kaabah. Kaabah itu terbuat daripada apa? Daripada batu. Kita disuruh sembahyang solat menghadapkan Kaabah. Kaabah itu adalah sebagai satu buah bangunan yang terbuat daripada batu segi empat. Adakah apabila kita sembahyang menghadap Kaabah, kalau kita sekarang sembahyang kita menghadap kiblat, kita tak nampak Kaabah tu. Tetapi kalau kita di Mekah, di Masjidil Haram, kita sembahyang di hadapan Kaabah seolah-olah macam kita menghadap Kaabah dan menyembah kepadanya. Adakah demikian keadaannya? Tentunya sekali tidak. Kerana apabila kita menghadap Kaabah untuk bersolat, kita tak mengatakan kita menyembah kiblat ataupun menyembah Kaabah tersebut, tetapi itu adalah merupakan simbol persatuan, iaitu sebagai ubudiah kepada Allah yang untuk menunjukkan semua umat Islam adalah mengarahkan kepada satu arah untuk beribadah. Itu saja. Kita tak pernah mengatakan bahawasanya Kaabah itu memberikan manfaatnya kepada kita ataupun boleh mendatangkan mudarat. Kita lihat bagaimana Rasulullah mencium Hajar Aswad. Rasulullah apabila mencium Hajar Aswad, dia menundukkan kepalanya seolah-olah dia macam inhina, iaitu menundukkan kepala, dia mencium Hajar Aswad, iaitu dia letakkan kepalanya di antara dua keningnya itu dahinya dan dia kucup Hajar Aswad. Adakah ini sepertinya kita menyembah ataupun kita mengagungkan batu? Yang kita tahu Hajar Aswad adalah batu. Itu juga adalah sebagai yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, iaitu ubudiah kepada Allah Ta'ala, perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, kerana itu adalah merupakan perintahnya. Tidak ada satu orang pun yang apabila dicium Hajar Aswad dia niatkan bahawasanya batu itu adalah batu yang boleh mendatangkan manfaat ataupun boleh mendatangkan mudarat kepadanya. Tidak sama sekali. Maka kita seharusnya mengambil perhatian dan meneliti lebih jelas dan lebih lanjut lagi bagaimana ibadah-ibadah tersebut ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bukan bermakna kita mengagungkan sesuatu, iaitu yang mengatakan dia itu berkuasa. Tidak sama sekali. Begitu juga orang yang berziarah kepada makam wali.
Dia hanya bertawasul kepada makam tersebut kerana cintanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itulah yang menyebabkan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa tak boleh minta sendiri? Kenapa mesti nak pakai tawasul? Kenapa mesti jumpa wali Allah? Kenapa mesti jumpa orang alim? Apa Allah Ta'ala tak dengar ke doa kita? Allah Ta'ala tak mampu ke untuk mengabulkan doa kita langsung daripada permintaan hamba-hambanya, sebagaimana yang dijelaskan Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha belas dan maha mengasihani, maha penyayang. Apa tak katakan kita bahawasanya nama ini sudah cukup untuk mengabulkan setiap permintaan orang? Orang-orang yang ingkar akan mengatakan demikian, yang tidak suka dengan tentang adanya barakah daripada para wali yang dicintai oleh Allah akan mengatakan demikian. Kita tak kata tak boleh berdoa sendiri. Kalau kamu nak doa sendiri, kamu doalah sendiri. Kalau kamu merasakan doa kamu tu akan dijawab oleh Allah Ta'ala dengan segera tanpa tawasul, ya silakan. Tidak ada orang yang marah, tidak ada orang yang membangkang, dan tidak ada orang yang mengingkari orang-orang seperti ini. Silakanlah. Dan kita juga percaya bahawasanya apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan, dicontohkan oleh para sahabat, banyak yang menunjukkan ke arah tawasul itu lebih mempercepatkan pengkabulan doa. Bagaimana penghormatan kita kepada para wali Allah, kepada sahabat-sahabat, kepada junjungan Nabi besar kita yang kita cintai. Mereka adalah orang yang telah memberikan arah dan tujuan ataupun jalur di mana kita akan menitikan tapak kaki kita. Kita ambil satu contoh di mana sahabat Rasulullah yang namanya yang nama beliau adalah Zaid bin Harisah. Satu ketika Zaid bin Harisah mengambilkan kereta kuda. Zaid bin Sabit ini mengambilkan satu kereta kuda yang dia milikinya. Kemudian itu apabila dia menghendaki kereta kuda ini, yang mengambilkan kereta kuda ini untuk Zaid bin Sabit adalah Abdullah bin Abbas. Kita tahu Abdullah bin Abbas adalah yang punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita Muhammad SAW, kerana Abdullah bin Abbas adalah anak Saidina Abbas, dan Saidina Abbas adalah pakcik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Zaid bin Thabit adalah sahabat Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas ini, oleh kerana usia dia yang muda, dia mengambilkan kereta kuda untuk tunggangan Zaid bin Thabit. Tetapi apabila Zaid bin Thabit ini melihatkan keadaan Abdullah bin Abbas yang mengambilkan sesuatu untuk dia, dia kata, janganlah demikian, kerana kamu ini punya hubungan yang rapat dengan Rasulullah. Dia larang supaya Abdullah bin Abbas tidak mengambilkan kereta kuda tersebut. Malah sebaliknya, apa yang terjadi iaitu Zaid bin Thabit datang kepada Abdullah bin Abbas dan dia ambil tangannya, dia cium. Mencium tangan orang alim, mencium tangan yang ada hubungan dengan Rasulullah yang kita kata sekarang ahli bait. Adakah kita mengagungkan dia ataupun kita menghormati dia? Kita seharusnya faham yang mana satu mengagungkan, yang mana satu memuji, yang mana satu menghormati. Kita tak boleh mengagungkan orang berlebih-lebihan sebagaimana yang bukan sepatutnya dia, seolah-olah dia diangkat sebagai darjat ketuhanan. Ini memang dilarang di dalam Al-Quran, memang dilarang di dalam hadis. Malah ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah dan dia katakan, balik daripada pengembaraan yang amat jauh, dia katakan kepada Rasulullah, banyak orang-orang ajam, raja-rajanya itu disujuti oleh orang-orangnya, oleh rakyatnya. Maknanya rakyat, raja orang-orang ajam ni bersujud kepada rajanya. Dan apabila aku melihat keadaan itu, kata sahabat ini, aku merasakan bahawasanya orang yang paling layak disujud adalah kamu, iaitu Nabi kita. Apa yang Rasulullah jawab? Sujud itu tidak layak melainkan kepada Allah saja. Jadi itu sudah dilarang oleh Rasulullah, iaitu tidak boleh bersujud kepada makhluk, kerana sujud itu hanya berlaku kepada Rabbul Izzah semata-mata, iaitu Khalik yang menjadikan seluruh alam ini. Jadi orang yang mencium tangan para ulama, mencium tangan wali sebagaimana yang dikerjakan oleh Zaid bin Thabit, ini sahabat
yang menunjukkan kita bagaimana pertingkah menghormati ahli bait ataupun orang yang punya hubungan dengan Rasulullah. Kemudian tu apa yang dibalas oleh Abdullah bin Abbas? Dia ambil tangan Abdullah bin Sabit. Kalaulah kamu mengatakan bahawasanya beginilah cara kita menghormati ahli bait ataupun menghormati orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah, maka Abdullah bin Abbas mengatakan begini jugalah cara kami untuk menghormati orang-orang alim kami, iaitu kerana Zaid bin Sabit adalah orang yang terpelajar, iaitu orang alim. Jadi begitulah macam mana saling menghormati antara orang yang muda dengan orang yang tua, antara ahli bait dengan orang yang bukan ahli bait, orang yang alim dengan yang bukan tidak alim, iaitu saling menghormati antara satu sama lain, bukan mengagungkan. Tidak ada istilah mengagungkan di dalam mencium tangan para wali ataupun siapa saja yang kita menghormatinya. Kerana contoh ini juga telah diberikan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada satu delegasi datang daripada luar Madinah menghadap kepada Rasulullah, seorang yang namanya Abdul Qais. Apabila dia datang ke Madinah terus ke rumah Rasulullah dan dia dapati Rasulullah sedang duduk, maka dia datang, dia ambil tangan Rasulullah, dia cium, bukan hanya cium tangan saja, malah cium kaki. Dan Rasulullah tidak melarang ketika itu. Dan ada yang mengatakan riwayat ini yang dia cium kaki itu bukan cium kaki yang di tempat yang di sarung kasut. Oleh kerana Rasulullah duduk, yang dia cium tangan dan sini, iaitu sebelah sini yang dicium. Jadi ini yang dikatakan cium kaki juga, kerana ini adalah bahagian kaki. Jadi sebenarnya ini yang dicium. Jadi Rasulullah tidak melarang orang yang ini, yang delegasi yang namanya Abdul Qais ini, kerana menghormati junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Zaid bin Harisah pernah datang ke rumah Rasulullah, kerana sudah tidak lama bertemu dengan Rasulullah, sudah lama tidak bertemu. Maka Zaid bin Harisah ni apabila dipandang saja oleh Rasulullah, maka Rasulullah datang mencium dia, iaitu tanda kasih sayang dan lama rindu sudah tidak bertemu. Dan semua perbuatan-perbuatan ini, cium tangan, berpeluk-pelukan antara satu sama lain, mencium pipinya, mencium tengkuknya, adalah untuk mengambil keberkatan, disebabkan rasa hormat kita kepada semua para ulama yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ilmu yang amat banyak. Kerana kalau tidak ada ulama ini, sebagaimana yang Rasulullah kata, al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama itu adalah merupakan waris-waris daripada Nabi. Mereka itu mewariskan apa? Adakah harta benda yang diwariskan daripada Nabi? Tidak sekali-kali. Mereka tidak mewariskan harta benda. Yang mereka wariskan adalah ilmu daripada Nabi. Nabi sudah tidak ada, tetapi ulama-ulama inilah yang telah mengajarkan kita daripada zaman sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama kita sekarang ini. Mereka lah orang yang telah bertanggungjawab, dicurahkan ilmu oleh Allah Ta'ala. Apa salahkah kita mencium mereka? Salahkah kita mendakap mereka? Kita cium tangannya, menyanjung dia, menghormati mereka, kerana mereka adalah bibit-bibit yang telah mengubahkan daripada diri kita, iaitu daripada kita tidak mengenal agama sampai kita mengenal agama. Kita tidak tahu macam mana nak beribadah. Orang-orang inilah yang mendatangkan ibadah kepada kita. Balik kepada persoalan tadi, kenapa tidak terus kita minta kepada Allah Ta'ala? Ambil yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa qalu ya abana astaghfir lana zunubana. Siapa yang kata qalu ini? Qalu itu makna telah berkata mereka. Dalam ayat ini siapa yang berkata? Dalam ayat ini yang berkata adalah anak-anak Nabi Yakub. Kita tahu Nabi Yakub gelarannya adalah Israel. Sebab itu anak-anaknya semua dikatakan Bani Israel, yang ada 12 orang itulah anak-anak Nabi Yakub. Ketika mereka melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, mereka datang bertemu kepada bapaknya. Kata mereka, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir, mintalah pengampunan, mintakanlah ampun, lana bagi kami, zunubana, terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kenapa ini anak-anak Nabi daripada Nabi Yakub tak minta langsung kepada Allah? Apa, Allah Ta'ala tidak akan dengar permintaan mereka? Walhal mereka adalah keturunan daripada Nabi Allah yang dilantik oleh Allah sendiri, iaitu Nabi Yakub, salah satu daripada Nabi yang sangat baik. Apa, tak mampukah mereka untuk meminta kepada Allah? Tak tahukah mereka, tak diajarkankah mereka oleh Nabi Yakub?
kerana minta tawassul. Inilah yang dikatakan hukum ini sendiri sudah mengatakan tawassulnya anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi Yakub sendiri. Mintakanlah pengampunan untuk dosa-dosa kami. Adakah Nabi Yakub menolak? Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak perlu memintakan pengampunan daripada kamu, tetapi kamu sendirilah minta ampun kepada Allah. Ada Nabi Yakub menolak permintaan anak-anaknya kerana menunjukkan bukan hukum bertawassul dibolehkan? Tidak begitu. Jadi ini merupakan satu hujah. Kita teruskan lagi satu ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala telah mengajarkan seseorang, walau annahum izzalamu anfusahum, dan jika sesungguhnya mereka-mereka yang telah menzalimi diri-diri mereka, ja'uka, mendatangi kamu. Ka ni adalah damir yang menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala berfirman, kalau siapa-siapa yang telah menzalimi diri-diri mereka, iaitu telah berbuat dosa, ja'uka, menyuruh mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, dan mereka punya keinginan untuk minta pengampunan kepada Allah Ta'ala, sudah tobat, sudah mahu membersihkan diri mereka daripada segala dosa, maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita, wastaghfara lahumur rasul, maka mintakanlah oleh kamu wahai Muhammad, wahai Rasul, atas apa yang telah mereka minta, iaitu minta pengampunan daripada Allah. Kenapa ayat ni tak mengatakan langsung jangan bertemu kepada Rasulullah, langsung minta pengampunan terhadap Allah apa yang telah mereka lakukan daripada dosa? Kenapa ayat ini mengajarkan kepada kita suruh apabila sudah buat dosa datang kepada Nabi Muhammad, kemudian tu mengatakan dia minta pengampunan daripada Allah, maka Rasulullah menolong memintakan pengampunan daripadanya, daripada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima, nescaya kamu akan menemui, iaitu orang-orang yang berdosa ini akan mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala adalah orang zat yang menerima taubat lagi berbelas kasihan. Ini juga merupakan satu bukti ataupun satu dalil, iaitu bertawassul kepada seseorang, apalagi dia seorang Nabi besar macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah diharuskan, dibolehkan. Persoalannya ini, sedangkan dalam ayat ini menunjukkan ketika Rasulullah masih ada, iaitu Rasulullah hidup di kalangan para sahabat, hidup di kalangan para orang-orang yang berbuat dosa. Apa hal pula kalau kita mengatakan Nabi punya mukjizat seperti yang demikian, Nabi punya khususiah boleh meminta pengampunan kepada umatnya. Begitu juga para wali yang Allah Ta'ala berikan karamahnya. Banyak yang Allah Ta'ala berikan karamah pada para wali ketika hidupnya, dia itu berlaku karamah. Dan apabila dia sudah mati, di mana pergi karamahnya? Setunjuk karamahnya sudah tidak ada kerana orangnya sudah tidak ada. Itu yang sebahagian daripada kita yang selalu beranggapan demikian. Kerana kita merasakan apabila seorang wali Allah itu meninggal, karamahnya sudah juga tidak ada. Ini keliru. Sebabnya, yang namanya wali itu ada banyak jenis-jenisnya. InsyaAllah nanti kalau kita punya kesempatan, kita akan menjelaskan jenis-jenis ataupun martabat-martabat para wali itu, dan di mana mereka apabila mereka sudah meninggal digantikan dengan seorang lagi, khusus untuk yang dinamakan wali kutub. Kalau seorang wali kutub itu meninggal, ada orang lain akan menggantikan tempatnya. Dan di seluruh alam ini, di seluruh muka bumi ini, yang namanya wali itu ada dia punya hierarki dia. Ada yang atas, yang bawah, yang bawah, yang bawah. Okey, kalau kita kata, adakah setiap para wali apabila dia sudah meninggal dunia karamahnya hilang? Memang ada sebahagian para wali yang apabila sudah meninggal dunia karamahnya juga sudah tidak ada. Tetapi ada para wali yang karamahnya masih ada sekalipun sudah meninggal dunia. Ini tentang karamah para wali. Tentang Rasulullah pula, apabila dikatakan Rasulullah itu ketika hidupnya memberikan rahmat kepada kita, apabila dia sudah meninggal,
Sudah tidak adakah doa daripada Nabi sebagaimana yang dituntut dalam ayat ini? Kerana ayat ini kata fastaghfirullah wastaghfarallahum rasul. Ketika itu Rasulullah masih ada, hayatnya masih ada di antara orang-orang yang melakukan dosa. Jadi bagaimana? Bagaimana untuk kita mengatakan bahawasanya sebelum dia pun dilahirkan, iaitu Rasulullah sebelum dilahirkan, sebelum dijadikan dia itu sebagai berbentuk seorang manusia, ketika Allah menjadikan Nabi Adam dan Nabi Adam telah melakukan dosa, iaitu melanggar pelanggaran daripada larangan Allah memakan buah kayu yang dilarang di dalam syurga. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam, iaitu Nabi Adam disingkirkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Apabila sudah sampai di muka bumi ini, dia minta pengampunan daripada Allah dengan menyebut nama siapa? Dia meminta pengampunan daripada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Adam bicarakan? Ya Rabbi as'aluka, wahai Tuhanku, aku bermohon kepadamu bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafartali. Aku bermohon kepadamu ya Allah dengan hak, dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku minta melainkan kau ampunkanlah aku. Maka Allah berfirman menjawab daripada rayuan ataupun doanya Nabi Adam. Dia berkata, iaitu Allah, ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam ahlukuhu. Macam mana engkau mengetahui ataupun engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum lagi menjadikannya? Apa yang Adam jawabkan? Dia kata, sesungguhnya engkau yang telah menjadikan aku dengan tangan kudrat engkau. Kerana Adam ini adalah yang tidak punya bapa, yang tidak punya ayah, yang dibentuk oleh Allah dengan tanah liat daripada tangan kudratnya sendiri. Kemudian tu Allah Ta'ala telah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, iaitu dengan daripada ruh Allah ditiupkan masuk kepada jasad yang sudah dibentuk oleh Allah. Kemudian tu Allah telah memuliakannya, memuliakan kejadian Adam dengan wa nakhfatu fihi min ruhi, iaitu telah meniupkan kepada rongga yang telah Allah Ta'ala ciptakan daripada jasad Adam dengan ruh Allah. Dan Allah Ta'ala telah menaikkan darjatnya sebagai seorang manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka ketika ruh ditiupkan kepada Nabi Adam, Nabi Adam sudah bergerak, jasadnya sudah berupaya untuk berjalan dan dia mengangkatkan kepalanya. Sebagaimana keterangan Nabi Adam, rafa'atu ra'si fara'aitu ala kawaimil arsh maktuban la ilaha illallah. Ini yang telah dilihat oleh Nabi Adam. Apabila aku mengangkatkan kepalaku, maka aku telah melihat di atas tiang-tiang arash tertulis perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annaka akan bahawasanya tiadalah engkau sandarkan nama engkau kepada nama makhluk, melainkan makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Ini yang diterangkan oleh Nabi Adam ketika meminta pengampunan daripada Allah. Jadi kita mengambil iktibar daripada ini, sekalipun Rasulullah itu belum diciptakan oleh Allah Ta'ala, belum dijadikan, dia sudah memberikan keberkatan. Apabila dia sudah dilahirkan, dia memberikan keberkatan. Dan apabila dia sudah wafat juga memberikan keberkatan. Disebabkan kerana Rasulullah mengatakan bahawasanya segala selawat-selawat kita ini akan sampai kepada beliau, dan beliau akan menjawab apa yang telah kita selawatkan kepada kita. Kita ketahui bahawasanya yang namanya selawat itu bukan hanya makna selawat yang kita selalu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat juga boleh berbentuk ataupun boleh bermakna dengan doa. Jadi itulah apabila Allah Ta'ala telah mendengar rayuan daripada Adam tentang nama Muhammad ini, maka Allah Ta'ala telah memberikan pengampunan kepada Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah Ta'ala telah mencampakkan, melontarkan, memberikan
kepada Adam, ataupun menemukan kepada Adam daripada Tuhannya kalimatin fataba alaihi, iaitu beberapa kalimat yang ada ulama mengatakan kalimat ini bermakna yang kita selalu baca di dalam doa yang telah diberikan dan dibaca oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu perkataan yang dikatakan telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam menyebutnya, maka Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh Nabi Adam. Apa saja dosa yang dikerjakan oleh Nabi Adam? Hanya melanggar satu larangan, iaitu memakan buah kayu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala supaya tidak disentuh. Itu saja. Sedangkan itu saja sudah merasakan berapa besarnya dosa Nabi Adam. Dan ada lagi satu peristiwa di mana sebelum lagi Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada satu kabilah. Ketika itu kabilah itu belum lagi mendapat seruan daripada Islam, ya. Dan cerita ini juga ada yang mengatakan kabilah itu berada di Mekah, dan ketika itu sudah Rasulullah diutuskan. Ada yang dua pandangan tentang terjadinya cerita ini. Tapi kita ambil cerita yang mengatakan bahawasanya Rasulullah sudah ada ketika itu, dan Rasulullah berdakwah kepada mereka, dan mereka belum kenal siapa itu Rasulullah. Bukan mereka itu dikatakan Rasulullah belum lahir, tetapi Rasulullah tidak dikenal oleh kabilah ini. Nama kabilah ini adalah Bakar bin Wa'il. Dan ketika Rasulullah menemui kabilah ini yang untuk Rasulullah berdakwah bersama dengan Abu Bakar, maka kabilah ini mengatakan, tunggulah ketua kami yang namanya Harisah, kerana ketua kami sedang berperang dengan orang-orang Parsi. Seandainya kami sudah habis berperang dengan orang-orang Parsi, maka kami akan datang menyambut seruan kamu. Sedangkan mereka belum kenal lagi siapa itu Rasulullah. Maka ketika mereka berperang dengan orang-orang Parsi, apa yang berlaku? Harisah yang menjadi ketua kepada Bani Bakar bin Wa'il ini bertanya kepada kaumnya, kamu ingat tak seorang laki-laki yang telah datang berdakwahkan tentang agama baru yang dia bawa daripada Allah? Siapakah namanya? Iaitu Harisah bertanya kepada kaumnya. Kemudian tu kaumnya mengatakan bahawasanya beliau namanya Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Harisah? Dia kata, nama ini telah memberikan kamu kekuatan dan kemenangan. Ini keberkatan. Adakah ini yang dinamakan tawasul kepada nama Muhammad juga adalah termasuk orang-orang yang telah meletakkan sebagaimana ditempatkan sebagaimana orang-orang Quraisy yang menyembah berhala? Sekali kita tak dapat terima, sebabkan ini adalah merupakan nama yang Nabi sebut, iaitu orang-orang tersebut, iaitu Bakar bin Wa'il telah menggunakan nama Nabi, iaitu hanya namanya saja yang diingati juga sudah memberikan keberkatan. Belum lagi disambut dia punya agama, seruan Nabi kepada mereka, sampaikan Nabi kata, bi nusiru, dengan sebab akulah mereka dimenangkan, ditolong oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana keberkatan orang yang bertawasul. Dan ada sebuah lagi kisah di mana seorang khalifah yang namanya Al-Mansur. Khalifah ini adalah daripada Bani Abbas, ya, daripada Abbasiyah. Ketika itu beliau bertanya kepada Imam Malik. Dia katanya, ya Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah gelaran nama bagi Imam Malik. Astaqbilul qiblah wa ad'u am astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah, kemudian tu dia bertanya kepada Imam Malik, adakah aku berdoa menghadap kepada kiblat ataupun aku berdoa menghadap Rasulullah? Jadi kata Imam Malik, walima tasrif wajhika anhu, kerana apa engkau memalingkan wajah kamu daripadanya, iaitu daripada menghadap kepada Rasulullah? Tidakkah engkau tahu bahawasanya Rasulullah adalah merupakan wasilah kepada bapa kamu Adam alaihissalam, yang untuk Adam itu berdoa dan minta pengampunan kepada Allah? Ya, begini jawapan Imam Malik.
Walhal kalau kita pergi ke Mekah nak berdoa menghadap makam Rasulullah, kita akan dipukul, kita akan dihalang supaya menghadap kepada kiblat. Walhal dialah wasilah daripada tertunainya doa kita. Kenapa begitu sempit fikiran kita untuk memahami sesuatu yang sudah jelas sekali? Sama-samalah kita menghayati apa yang telah kita sampaikan pada kuliah ini. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung lagi bila ada kesempatan. Tak tahu bila ya, sama ada minggu depan ataupun bila lagi. Kerana pelajaran ini saya rasa kalau nak dihabiskan kitab ni tebal ini, susah sekali untuk dihabiskan dengan masa yang singkat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan waktunya kepada kita dan kita senantiasa memanfaatkan waktu yang telah dikurniakan oleh Allah. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.